Okay. Okay, masuk balik sebab takut ada beberapa gangguan. Okay. Ada yang terkeluar ke ada yang saja keluar? Okay, kalau yang guna handphone, pastikan awak tak on video Awak tak on video supaya awak boleh dengar suara saya dengan jelas. Okay, boleh dengar suara saya dengan jelas. Kalau yang guna handphone, cari tempat yang agak-agak selamat sikit lah untuk kita buat kelas ni. Okay, sebab takut nanti akan terkeluar masuk, keluar masuk. Macam itulah selalunya. Okay, kalau yang guna handphone, yang pakai Unify ke apa ke, tak ada masalah. Okay, stop dulu ruangan chat. Okay, untuk exam besok, kan saya dah bagi tahu semalam. Okay, exam bukan exam pun, ujian khas je. Okay, ujian tu. Besok saya bagi link, besok saya bagi kod. Awak boleh jawab dalam masa kelas tu sahaja. Lepas tu saya tutup link tu. Okay. Untuk yang besok untuk tahun 6 saja. Saya dah bagi dah dia punya maklumat. Okey, saya dah bagi dia punya maklumat dalam grup untuk awak buat preparation. Okey. Okey. Nota semua ada dekat pergi site saya Gigi. Siapa yang baru masuk tolong off mic. Okey, siapa yang baru masuk tolong off mic. Okey. Nota untuk tahun 5 dan tahun 6 ada dekat sini. Ni, pergi dekat site saya. Okey, dekat situ ada panduan macam mana nak jawab kertas 2. Okey, ada sedikit panduan macam mana nak jawab kertas 2, nota ringkas untuk semua slide yang saya gunakan kecuali video saya tak masukkan. Video saya dah hantar link. Okey, saya dah masukkan link dekat semua grup. Jadi awak tengok video tu dekat situ. Okay, saya punya assistant ada, Ashraf. Ashraf akan masukkan link apa yang kita guna untuk hari ni. Ashraf ada hari ni? Ada tak Ashraf ni? Tadi saya rasa macam dia ada. Ada. Okay, nanti Ashraf akan tolong saya masukkan link. Okay. Lepas tu lagi satu, tajuk ni, apa yang kita belajar ni, bukan semestinya kita nak guna masa exam. Tak. Benda ni awak akan guna nanti kalau tak exam UPSR ni, UPSR tahun ni awak special batch lah. Okay, yang tahun 6, awak nanti bila orang cerita UPSR dapat berapa, awak boleh cakap je, saya tak ambil UPSR dengan bangganya. Okay, tapi sebenarnya awak akan ada satu penilaian khusus macam mana awak nak dinilai untuk masuk ke SBP, MRSM, Maktab Tentera atau apa saja yang awak minta lah nanti. Mungkin dia ada penilaian khas. Dan saya rasa penilaian tu lebih berkait rapat dengan PBD. Jadi make sure awak buat semua latihan yang saya bagi dalam Google Classroom. Itu yang penting. Tahun 6 dan tahun 5. Saya tak nak nanti bila saya nak bagi markah latihan tu macam tahun 5 B. Saya tengok ramai lagi yang tak buat. Okay. Tahun 6 alhamdulillah lah dah banyak dah peningkatan daripada minggu-minggu sebelum ni. Okay. Tapi yang mana yang saya dah tutup tu nanti bagi tahu kat saya on balik. Itu cahaya sebab saya ingatkan kita punya PKP ni dah berakhir. Okay. Saya ingatkan PKP kita ni dah berakhir. Rupanya ada lagi. Dan saya tak jangka pun akan sekolah sampai raya. Maknanya bulan puasa tahun ni kita di rumah sajalah. Okay. Yang sekolah mungkin cikgu, awak tak ada. Awak kat rumah lagi. Okay. Kalau sekolah pun cikgu. Tak cikgu pun tak sekolah. Selagi ada masa, saya ada kemampuan, okey, saya diberi kesihatan yang baik, kita akan ada kelas lagi lah minggu depan pun. Okey, sama je, kita akan teruskan juga pembelajaran sama sampailah macam mana cara penilaian awak diberitahu nanti. Okey, dan saya tak rasa pun dia akan berubah banyak penilaian, dia tak ada masa nak training cikgu untuk penilaian bentuk baru. Jadi PBD tu yang saya nampak sekarang ni. Jadi buat betul-betul yang dalam Google Classroom tu Okey, kita terus ke topik cahaya. Okey. Okey, sebelum kita mula, yang untuk tahun 5 pastikan awak ada quizzes, awak ada Kahoot. Okey, cikgu boleh bagi kod GC. GC apa? GC kelas saya dia ada kod. Okey, kelas 6C dengan
E. Yang kelas lain boleh masuk dekat site. Boleh masuk dekat site. Sama je. Cuma hari ni kita quizzes lah kot. Okay, minggu depan lah kita kahut, kita tukar-tukar. Okay, boleh masuk dekat site. Mana dah site saya tadi? Tolong copy, siapa-siapa. Okay, masuk dekat site saya tu. Okay, dekat situ nota ada, sama je dengan apa yang kita guna ni. Latihan pun nanti saya akan perbanyakkan lagi. Awak buat latihan, awak record. Awak buat latihan, awak record kat situ. Okay, berapa dapat je. Saya nak nama. Okay, nama dan apa yang awak buat. Lagi satu hari tu saya ada bagi dekat tahun 5 juga. Ada bagi yang tu, yang saya punya site tu. Ada latihan yang tak ada. Saya tak bubuh pun latihan tu dalam saya punya site tu. Tiba-tiba dia record kan. Mana pula dia buat, saya pun tak tahu. Okay, latihan tu bukan saya. Saya tak pasti ada nama dia. Tapi memang latihan tu bukan latihan dalam site saya. Mana-mana dia dapat, dia record kat situ. Terkejut pula saya. Okay. Okay. Okay, nak guna buku catatan boleh ataupun dengar saja. Okay. Okay, kita sambung. Okay, tajuk kita hari ni adalah cahaya. Okay. Dalam tajuk ini, apa yang awak perlu tahu adalah sifat-sifat cahaya. Ada 3 sifat cahaya. Okay, ada 3 sifat cahaya yang kita kena tahu, kena ingat betul-betul. Okay, yang pertama sekali, cahaya bergerak lurus. Cahaya bergerak lurus. Okay, apa tu? Okay, cahaya bergerak lurus ni, kalau kita nampak pagi-pagi tu, kita nampak pagi-pagi cahaya matahari. Macam dalam cerita Hindustan ke, cerita apa-apa. Selalunya kalau heroin tu tengah bangun tidur, sebabnya muka dia kena cahaya matahari, celah-celah tingkap. Okay, tak ada pula cahaya tu datang celah-celah tingkap tu berpusing-pusing macam tu. Okay, tak. Cahaya tu straight. Okay. Okay. Cahaya dari lampu suluh hanya boleh dilihat apabila kita, ini contoh dia nantilah bila saya tunjukkan contoh. Aplikasi cahaya bergerak lurus. Yang pertama sekali, alur cahaya daripada rumah api. Ni siapa yang pernah naik kapal persiaran ke, kapal laut ke. Okay, itu je lah awak boleh naik. Ferry tak adalah. Okay, awak akan nampak ni alur cahaya daripada rumah api ni. Apa kegunaan alur cahaya dekat rumah api ni sebenarnya? Siapa tahu? Apa kegunaan rumah api ni? Apa kegunaan rumah api ni? Untuk bagi petunjuk dekat kapal, okey, selain daripada tu? Okey. Betul, untuk bagi petunjuk, untuk membantu pelayar, lagi? Apa lagi fungsi sebenar rumah api? Kenapa kena ada rumah api? Rumah api ni tak ada api pun. Dia guna lampu. Okey, 2 je. Untuk tunjuk arah, okey. Betul, untuk tunjuk arah dan untuk elakkan kapal tu dari pergi ke kawasan cetek ataupun kawasan yang ada batu karang. Okey. Ada batu. Okey, kawasan cetek, kalau kapal tu masuk, kemungkinan kapal tu akan tersangkut ataupun bila dah tersangkut, kadang-kadang kapal tu tak boleh bergerak. Dah tak boleh bergerak. Kalau kena batu karang ke, dia akan karam. Okey. Dia akan karam. Okey, alur cahaya. Ni tadi saya cerita ni, ni masuk lubang gua. Tapi kalau dalam cerita-cerita filem tu, selalunya alur cahaya ni sama ada dia apa, nak bangun tidur. Itulah cerita-ceritanya biasa. Okey, sebab saya musim cuti ni selalunya malam saya akan tengok movie. Macam-macam movie lah saya layan. Sebab malam saya ada sedikit masa, petang saya kena sediakan bahan lah untuk mengajar ni. Aduh, siapa pula presenting ni? Awak tak perlu present. Siapa? Okey, jangan usik button apa-apa button pun. Awak kalau nak usik pun button mic dengan button video awak tu je. Yang lain jangan usik. Okay? Ada yang terpresent pula. Okey. Sinar cahaya daripada lampu suluh dan pentas. Ni kat sekolah kita tak adalah. Tengah nak buat lah dekat pentas kita tu. Tapi lebih penting pasang kipas dululah. Okay, pasang kipas besar tu. Tak nampak cikgu slide? Nampak tak? Okey, tak nampak pergi pin kan macam biasalah. Okey. Tak nampak pergi pin kan. Tadilah ni ada orang kacau. Sekejap. Kalau tak nampak saya present balik. Sekejap. Tolong jangan tekan button present, jangan tekan apa-apalah. Nanti dia mengganggu saya punya presentation ni. Sekejap, saya dah present. Okey, saya kena present balik. Tadi ada orang take over, rampasan kuasa. Okey.
Okey, sinar cahaya daripada kereta dan helikopter. Yang ni kalau kita tengok waktu malam lah, kalau musim mencari, musim nak cari orang. Kalau ada kemalangan helikopter selalunya dia bergerak malam, suluh. Okey, guna tak nampak. Okey, kalau tak nampak, pergi dekat atas tu ada peoples. Okey, ada peoples tu. Okey, klik dekat peoples, cari nama saya. Ada dua. Satu ada tiga. Satu ada video, satu muka orang, satu lagi. Okey, sekarang ada dua je. Saya dah keluar daripada handphone. Okey, ada dua tu. Cari satu yang ada video, satu tak ada video. Pinkan yang tak ada video. Cari nama saya. Ke nama saya pun tak tahu. Nama penuh pinkan nama saya. Okey, pinkan nama saya. Dekat situ ada video. Okey, pinkan elok-elok. Nanti keluar lah. Pinkan yang present tu. Okey, kita sambung. Masih ada lagi yang masuk. Dah 80 lebih dah. Okey, tambah 20. Okey. Ini contoh apa yang kita boleh buat dekat sekolah. Okey. Sinar cahaya daripada lori, lampu lori tu. Okey. Ini sinar cahaya apa yang kita boleh buat dekat sekolah untuk membuktikan cahaya bergerak lurus. Yang ni dia pakai cardboard lah. Kalau kat sekolah kita kita ada kepingan besi tu, plate. Tu dah memang ada. Okey. Kalau masih selamat lagi lah. Okey. Takut dah kena ambil jual pula. Okey. Kalau kat sekolah kita tak guna lilin lah. Kita guna torchlight. Bila kita pasang lilin ni kat sini. Okey. Dan kita gerak. Kita kena pastikan ABC ni lubang dia mesti pada satu garis lurus. Okey. Jadi bila kita on je lilin ni. Pasang lilin ni, kita akan boleh nampak cahaya lilin tu melalui lubang-lubang ni. Tapi kalau kita gerakkan yang B ni ke tempat lain, cahaya tu tidak akan dapat dilihat. Itu untuk buktikan cahaya bergerak lurus. Okey, itu untuk buktikan cahaya bergerak lurus. Ini eksperimen yang pertama. Okey, eksperimen ni ada dalam buku teks dan kaedah dia yang awak perlu tahu. Okey. Dan tahun 6 selamat sikit lah sebab tahun ni tak ada kertas 2 kot. Kalau dia buat ujian, kalau masih PKP, awak mungkin ada ujian online. Tapi awak jangan fikir ujian online tak ada ujian bertulis. Awak ada juga ujian bertulis yang awak perlu type. Macam-macam apps ada sekarang. Okay, minggu depan kita test satu apps. Okay, untuk jawab on the spot soalan kertas 2. Okay. Ujian online lagi bahaya. Takut tengah-tengah awak bawa, tengah-tengah jawab tiba-tiba terputus line. Satu masalah pula. Okey. Tapi tak apa, jangan risau, itu cabaran dan pengalaman untuk awak. Okey. Kita tengok video. Yang tak nampak ni tengok Ashraf bagi link. Okey, yang tak nampak tengok Ashraf bagi link. Cahaya matahari. So ke dalam besi dan besi membuka cahaya daripada matahari. Besi dan cahaya ada satu kalkulator. Besi fungsi menggunakan cahaya dan juga sebagai sumber matahari. Tetapi cahaya bergerak, cahaya daripada matahari cahaya matahari semua arah. Setiap jalur cahaya sinar cahaya bergerak terus ke mata dan lurus. Bila Jessie menutup dalam tempat di mana kepala ini cahaya bergerak sangat laju pada kelajuan 300,000 saat. Ini bermakna cahaya daripada sampai ke bumi. Okey. Memang ada yang tak dengar sebab awak guna macam-macam device. Okey, awak guna macam-macam device. Ada guna laptop, ada guna tab, ada guna handphone, ada guna iPad. Okey. Jadi saya tak boleh setting yang semua device boleh dengar video ni. Sebab saya guna lepas tu PowerPoint yang awak gunakan pun berbeza-beza. Okey. PowerPoint yang awak gunakan pun berbeza-beza. Saya guna 2000 berapa punya ni. Tapi yang paling latest lah.
Okay, saya guna yang paling latest. Mungkin awak punya office mungkin 2010, 2016. Okay. Okay, dia berbeza-beza. Okay, dia berbeza-beza dan setup untuk komputer awak pun berbeza-beza. Jadi, Ashraf akan pastekan link untuk video tu. Ashraf akan pastekan link untuk video. Jadi, awak boleh tengok video tu kat situ. Okay, kalau tak nampak, awak pergi kat YouTube. Tu, pergi kat Learning Pod. Type je. Okay, type saja tajuk kita hari ni, cahaya. Nanti dia akan tunjuk lah kat YouTube tu. Boleh je tengok. Okay. Sebab kalau saya nak masukkan dalam site video ni, dia jadi berat saya punya site. Awak tak boleh akses terus melalui handphone, kena download pula dulu, susah. Okay, jadi saya dah permudahkan. Video dekat tempat lain, nota dekat tempat lain. Okay, saiz bayang-bayang. Ini tajuk yang paling selalu keluar dalam exam. Okay, ini tajuk yang paling selalu keluar dalam exam. Tahun 5 dia tak kata pun tak ada exam, tapi akan ada penilaian lah. Memanglah kalau katalah tahun ni tak sekolah dah, saya rasa paling awal boleh sekolah pun lepas raya lah. Okay. Tapi kalau katalah kita tak ada exam tahun ni, awak masih ada PBD. Dan soalan awak saya akan masuk dalam GC. Okay, dalam GC. Dalam Google Classroom. Okay. Untuk 5B, 6E dan 6C dalam GC. Untuk kelas-kelas lain, pergi ke site saya. Okay, pergi ke site saya, jawab dan boleh rekodkan. Nanti saya share dengan cikgu awak. Maknanya awak dah buat penilaian. Okay. Okay, kita tengok saiz bayang-bayang. Kenapa bayang-bayang terbentuk? Kenapa bayang-bayang terbentuk? Okay. Bayang-bayang terbentuk kerana BBD apa? BBD tak ada. PBD ada. Apa benda? BBD. Saya pun tak tahu. Okey. Kenapa bayang-bayang terbentuk? PBD penilaian pentaksiran. Okey, penilaian atau pentaksiran bilik darjah. Maknanya sekarang ni saya buat penilaian dah ni. Okey, saya record benda ni supaya saya boleh tengok apa awak tulis. Okey, apa yang bila saya tanya awak respon, itu sebahagian daripada PBD. Okey, itu sebahagian daripada PBD. Lepas tu nanti saya masukkan latihan. Okey. Masukkan latihan, itu pun awak boleh buat sebagai awak punya evidence PBD nanti untuk cikgu bagi tahap penguasaan. Okey. Saiz bayang-bayang. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek legap. Okey. Objek legap maksudnya cahaya tu tak boleh masuk langsung lah. Okey, tak boleh tembus langsung. Apa benda tanda soal tu? Sekejap, saya nak tengok chat. Okey, cahaya dihalang. Bukan tiada cahaya. Kalau tak ada cahaya, tak adalah jadi bayang-bayang. Ada cahaya, tapi cahaya tu dihalang. Okey, cahaya tu dihalang oleh objek legap. Objek legap contoh dia macam badan manusia. Macam tiang kayu. Macam itu adalah contoh objek legap. Bila kita suluh, maknanya kita tak nampak objek kat cahaya tu pergi kat sebelah sana. Okey, sebelah yang bertentangan. Tak, kita takkan nampak. Okey, dah stop. Stop kat ruangan chat tu. Okey, itu adalah cahaya dihalang oleh objek legap. Okey, load cahaya, contoh load cahaya paling senang adalah plastik yang kita beli makanan dekat pasar malam tu. Warna merah apa semua tu. Itu yang kita nampak sama-sama dekat dalam dia. Okey. Kalau dekat dalam makmal kita, dalam bilik sains kita, ada dua jenis cermin. Dua jenis tingkap. Sebelah sana yang menghadap ke PRA tu, menghadap ke Tamarin Square tu. Okay, menghadap ke Tamarin Square tu, kita ada tingkap yang load sinar. Maknanya kita boleh nampak terus. Walaupun tingkap kita tutup, kita boleh nampak Tamarin Square, kita boleh nampak PRA sekolah. Tapi kalau sebelah yang menghadap ke kita punya tempat perhimpunan tu, daripada bilik sains, itu load cahaya. Kita nampak sama-sama. Okay, kalau tingkap tu ditutup, siapa lalu pun kita tak nampak siapa lalu. Okay, kita nampak orang lalu tapi kita tak boleh kenal pasti siapa orang tu. Okay, itu contoh load cahaya. Load cahaya ni maknanya dia separuh. Cahaya tu boleh tembus tapi tak sepenuhnya. Okay, saiz bayang-bayang. Okay, dengar. Dah, stop. Okay, saiz bayang-bayang dipengaruhi oleh yang pertama sekali jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Semakin dekat objek dengan sumber cahaya, semakin besar saiz bayang-bayang tu. Okay, ini dia punya tujuan. Kalau tujuan soalan berkenaan dengan jarak di antara objek dengan sumber cahaya, ini cara jawab dia. Untuk menyiasat hubungan antara jarak di antara objek dengan sumber cahaya dan saiz bayang-bayang. Okay, hubungan kesimpulan hipotesis dia benda ni. Okay, kalau jarak di antara objek dengan skrin,
semakin dekat jarak objek dengan skrin, semakin kecil saiz bayang-bayang. Okay, yang ni awak boleh buat sendiri kat rumah. Awak ambil lah lampu suluh tu, awak try suluh tangan awak. Dekatkan tangan awak dengan lampu suluh, lepas tu awak tengok bayang-bayang yang terbentuk, besar ke kecil. Lepas tu awak jauhkan pula tangan awak dengan lampu suluh. Kita tengok besar ke kecil. Boleh buat? Okay. Okay, kalau boleh buat nanti test lah. Hantar video kat saya. Okay. Kalau boleh buat eksperimen ni dekat rumah, test. Awak ambil lah apa-apa objek, awak letak adik awak ke suluh. Jangan suluh mata dia pula, buta pula adik awak nanti. Okay. Awak letaklah apa-apa objek, awak test dengan lampu dengan lampu suluh. Okay. Dekat dengan lampu suluh, bayang-bayang tu jadi besar mana. Jauh dengan lampu suluh, bayang-bayang tu jadi besar mana. Tak perlu ada skrin pun. Okay. Skrin awak tu dinding lah. Dinding. Apa yang dinding awak tu ada, carilah dinding yang kosong. Janganlah dinding penuh dengan gambar apa semua kau pergi suluh pula kat situ. Okay. Apa yang nampak ni? Nampak tapi tak jelas. Okay. Itu ni. Dua ni ingat. Okay. Saya tak dengar apa-apa. Okay. Yang tak dengar tu. Seorang tolong bagi tutorial jap. Ada yang tak dengar. Dia tak dengar, saya cakap dia tak dengar. Pergi dekat nama saya. Okay, pergi dekat nama saya, pinkan yang present. Okay. Kalau nak hantar tu nanti awak boleh hantar dekat Telegram. Okay. Sekejap saya buat kejap lagi saya bagi channel. Okay, saya bagi link untuk Telegram untuk awak hantar video ke apa ke. Okay, kejap lagi lah saya bagi. Ataupun nanti saya masukkan dalam WhatsApp. Ni untuk tahun 5 je lah. Tahun 6 tak perlulah kot. Untuk tahun 5 buat Okay. Tahun 6 kalau nak hantar kat boleh. Duduk sini apa balik buku. Siapa yang on mic tolong off. Okay, siapa yang on mic. Siapa ni? Okay, dah off. Okay. Ada lagi. Okay, dah off. Okay, masuk tolong off Nanti sakit kepala saya. Okay, kita sambung. Okay, bentuk bayang-bayang. Ada dua keadaan yang boleh mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Bayang-bayang ni kalau kita tengok, kalau manusia pun tak sama bentuk dia. Bergantung pada yang pertama sekali, kedudukan ataupun orientasi objek. Kedudukan atau orientasi tu maksudnya bagaimana objek diletakkan. Okay, bagaimana objek diletakkan. Sekejap saya nak kena tutup mic ni. Siapa punya mic yang on lagi ni? Bila cari tak jumpa pula. Okay, dia dah off. Okay, kedudukan atau bentuk, kedudukan atau orientasi objek. Contoh dia macam mana awak, kalau kotak, manusia lah senang. Okay, macam mana kita berdiri? Katalah kita berdiri sekarang ni. Kita berdiri, bayang-bayang kita bentuk lain. Okay, cuba kita baring. Kita baring, bayang-bayang kita bentuk lain juga. Okay, ataupun katalah awak duduk, bentuk bayang-bayang awak lain. Okay, itu mana orientasi objek. Okay. Lagi satu, kedudukan sumber cahaya. Kalau kita suluh, katalah kawan awak suluh awak. Okay, awak tengah menghadap kawan awak. Bentuk bayang-bayang awak lain. Okay, kalau kawan awak pergi pula sebelah kanan awak, dia suluh bayang-bayang, dia suluh awak dekat sebelah telinga awak. Bayang-bayang yang terbentuk lain. Okay, lepas tu, dia diri pula atas tangga. Dia suluh awak daripada kepala. Siapa tu? Okay, dia suluh pula awak daripada kepala. Okay, dia berdiri atas tangga, dia suluh awak daripada atas macam ni. Okay, macam tu dah ambil. Okay, bayang-bayang yang terbentuk tu lain. Itu kedudukan sumber cahaya. Okay, yang ini tadi, dua ni awak kena ingat betul-betul. Ni, yang pertama kali saiz bayang-bayang. Macam mana saiz bayang-bayang tu boleh berubah. Dan yang kedua, bentuk bayang-bayang. Macam mana bentuk bayang-bayang tu boleh berubah. Dia ada dua. Okay, kedudukan objek dengan kedudukan sumber cahaya. Okey. Ashraf, video. Okey, Ashraf dah ni. Dan keluarganya berada di ruang tamu. Uncle dan adiknya ingin membuat satu pertunjukan ringkas pada ibu bapa mereka. Mereka mematikan lampu dan adiknya arahkan lampu ke dinding.
Apabila Michael berdiri di hadapan cahaya lampu sudut tersebut, satu imej yang besar lagi gelap muncul di belakangnya. Dia mula membuat bentuk haiwan yang berbeza dengan menggunakan tangannya. Ibu dan bapanya gembira dengan persembahannya itu. Adakah anda tahu apakah nama imej gelap itu? Imej bentuk gelap itu bayang-bayang. Bayang-bayang satu objek legap. Objek legap tidak menggunakan cahaya melalui air. Untuk objek legap adalah cahaya tidak boleh melalui tangan kita. Itu bayang-bayang. Bayang-bayang boleh berubah saiz. Ini boleh dipengaruhi oleh jarak di antara objek dan sumber cahaya. Apabila sumber cahaya lebih dekat dengan objek, saiz bayang-bayang bertambah. Apabila sumber cahaya lebih jauh dari objek, saiz bayang-bayang berkurang. Faktor lain yang boleh memberi kesan kepada saiz bayang-bayang adalah jarak di antara objek dan skrin. Apabila objek lebih dekat dengan skrin, saiz bayang-bayang berkurang. Apabila objek lebih jauh dari skrin, saiz bayang-bayang bertambah. Bukan sahaja saiz bayang-bayang yang berubah tetapi juga bentuknya. Bentuk bayang-bayang dipengaruhi oleh kedudukan cahaya dan kedudukan objek. Bayang-bayang boleh menjadi panjang, kurus, pendek dan gemuk. Okay, dia ada yang on off mic tu. Tak apa dah. Okay, kita sambung lagi. Okay. Cahaya boleh dipantulkan. Okey, cahaya boleh tadi sifat cahaya yang pertama. Okey, sifat cahaya yang pertama, cahaya bergerak lurus. Okey, dalam sifat cahaya yang pertama kita ada pembentukan bayang-bayang. Okey, pembentukan bayang-bayang yang pertama awak kena tahu saiz bayang-bayang. Macam mana saiz bayang-bayang ditentukan? Allahu Akbar. Okey, macam mana saiz bayang-bayang ditentukan tadi? Okey, orientasi objek dengan kedudukan jarak objek dengan sumber cahaya, jarak objek dengan skrin. Itu kita tentukan saiz bayang-bayang. Lepas tu bentuk bayang-bayang. Orientasi objek dengan orientasi dengan kedudukan objek. Okey? Ada dua. Siapa ni? Okey. Airil. Okey, tutup off mic tu. Okey? Sebab kalau awak on mic, nanti saya dengar suara saya. Awak dekat dengan speaker tu. Okey. Sekarang sifat cahaya. Kenapa dia punya ni? Dia on off ni. Dia tak boleh off terus. Okey. Okey, sifat cahaya yang kedua, cahaya boleh dipantulkan. Okey, cahaya boleh dipantulkan ni apabila cahaya yang kita suluh tadi, dia kena pada permukaan yang licin. Okey dah cukup. Okey, cukup dah, biarlah dia dah tutup dah ni. Saya tak dengar dah. Okey. Okey, cahaya ni bila kita suluh dia kena dekat permukaan yang licin. Permukaan yang licin ni seperti cermin, lantai, jubin ni. Okey, kita punya jubin ataupun tile ni. Okey. Amsyah tu dia punya, saya tak tahu kenapa dia punya mic tu on off. Saya rasa bukan dia dah tu. Okey. Dia, okey, itu cahaya boleh dipantulkan. Aplikasi dia, okey. Aplikasi untuk pantulan cahaya, okey dah cukup. Cukup. Okey. Aplikasi untuk pantulan cahaya, cermin. Okey, cermin pergigian. Okey, saya tunjuk gambar teruslah, senang. Okey. Okey, aplikasi yang pertama sekali, ini untuk pantulan cahaya, cermin. Ni kalau kita tak ada cermin ni, macam mana nak tengok muka kan? Tak nampak lah muka kita. Okey, cermin pergigian. Okey, berapa kali setahun awak perlu ke klinik gigi untuk buat cek gigi awak? Tahun berapa kali? 2 kali setahun. Betul. Okey. Okey, itu untuk jaga gigi lah. Tapi sekarang ni sebenarnya, siapa lagi tu? 6 kali. Aduh, adik mesti angkat masuk lah. Okey, ada yang dah masuk. Siapa yang dah masuk ni tolong off mic Tolong off mic. Okey. Okey. Okey, dah cukup. Betul lah tu 2 kali. Okey, sekurang-kurangnya 2 kali. Ni cermin pergigian. Sekarang ni dia dah ada yang bentuk, dia tak guna cermin dah. Dia tak guna cermin, dia macam kamera kecil tu. Okey, masuk dalam mulut kita, dia boleh tengok dekat skrin. Lagi jelas. Dia masuk dalam kamera tu yang macam apa?
teleskopiknya apa? Rod tu, dia masuk, benda tu boleh gerak-gerak pula. Tengok kat dalam. Oh, bahaya. Saya pula risau tengok. Dia boleh tengok lah gigi kita. Dah lah tu, saya tahulah 2 kali cukup. Okay? Cukup. Cukup. Ni Kalis tu berapa kali tu? Berapa kali dah tu? Lagi. Masuk Kalis. Kejap lagi saya remove awak. Saya cakap dah, cukup. Okay, kalau nak main-main tak payah masuk Okay, yang nak main-main tu jangan masuk lah. Pening je. Saya nak mengajar, lepas tu tengok awak tulis pula benda ni panjang-panjang. Okay. Rasa-rasa tak nak belajar, boleh left. Tak payah masuk. Okay. Kenapa cermin gigi bulat? Cermin gigi tu bulat supaya dia senang masuk dalam mulut awak dan tak adalah bucu-bucu tajam yang boleh kena awak punya bahagian dalam mulut tu. Okay? Tak adalah kena bahagian dalam mulut awak tu. Jadi tak adalah kecederaan yang tidak diingini pula berlaku. Awak nak pergi buat rawatan gigi, lepas tu luka pula sebab cermin awak petak lah 3 segi lah. Tu pasal cermin gigi dia buat dalam bentuk bulat. Tapi sekarang ni baru-baru ni pun saya pergi bawa anak saya, dia dah tak pakai dah cermin gigi ni saya tengok. Okay, dah kurang. Dia nak tengok yang tu, dia guna yang macam kamera tu, dia tengok dekat skrin. Okay, sama je. Okay, tapi dah tak pakai lah benda ni. Dia dah kurang penggunaan dia. Kalau yang klinik gigi yang tradisional ke, mungkin dia ada lagi benda ni. Saya pergi klinik hari tu dekat Puchong Utama. Dia dah pakai macam kamera tu. Okay. Okay, kita tengok cermin pandang sisi. Yang ni dekat kenderaan. Okay, cermin pandang sisi. Yang ni ada satu pula lagi. Dia dah ada cermin pandang sisi ni, kenderaan kereta ni. Untuk kereta sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi tiba-tiba ada pula dia tambah lagi. Dia tambah yang kecil ni supaya dia boleh nampak dekat blind side. Okay, ada yang tempat yang cermin ni tak boleh cover, dia tambah satu lagi cermin yang supaya dia boleh nampak tempat yang dia tak boleh nak nampak. Okay, ini cermin pandang sisi kenderaan. Okay, seterusnya periskop. Periskop ni, ini adalah antara projek yang awak boleh buat masa tahun 5. Okay, tahun lepas yang kelas saya ada yang buat. Okay, tahun ni pun sepatutnya bila habis je nanti, ini adalah sebahagian daripada penilaian awak. Okay, penilaian. Ini kerja projek untuk tahun 5 buat periskop. Selalunya dia akan beli cermin dekat kedai RM2 lah. Okay, cermin dekat kedai RM2 untuk buat periskop ni. Okay. Okay, yang ini kat mana kita boleh nampak? Paling dekat dengan kita. Kalau kita pergi sekolah tu kat mana kita boleh nampak? Kalau kita pergi sekolah dekat mana kita boleh nampak ni? Siapa pernah nampak ni? Dekat area sekolah kita je ada. Kat mana kita boleh nampak benda ni? Siapa tahu? Okay, dekat parking kereta. Okay. Kat sekolah kita, okay, kalau kita keluar daripada jalan dekat pintu masuk sekolah tu. Okay, kalau kita nak keluar daripada dalam sekolah tu, ada satu cermin cembung ni dekat luar kawasan sekolah kita. Okay, dekat dalam saya tak perasan kat mana. Ada ke kat dalam? Dekat parking kereta ada Saya tak pernah jumpa pun. Kat area mana yang ada? Oh, ada. Mungkin ada yang saya tak perasan. Dekat luar je saya perasan. Yang tu memang saya gunalah sebab nampak je kita terus tahu kenderaan yang datang daripada bus stop tu. Okay, kita boleh nampak. Okay. Oh, dekat bookshop ada. Dekat bookshop ada betul. Okay. Oh, lama tak pergi sekolah. Rindu lah. Saya pun dah tak ingat dah kat mana-mana tempat tu. Okay, silap-silap sekolah pun saya takut sekolah kita dah tak ada, tiba-tiba dah roboh pula. Okey, video dia. Cahaya boleh dipantulkan. Dia berlari ke dalam rumah untuk memanggil adik perempuannya yang masih di dalam bilik. Jeff nampak adiknya. Annie gembira melihat dirinya di hadapan cermin bersama orang yang baru. Gadis kecil ini baru melihat dirinya dalam cermin. Mungkin bukan sahaja Annie, tetapi kita semua akan melakukan perkara yang sama. Kita dapat melihat diri kita dalam cermin kerana pantulan cahaya. Bagaimanakah cahaya dapat dipantulkan? Percaya atau tidak, Jeff dan Annie
mengenai sesuatu yang sama dalam tindakan mereka. Apabila bola jef mengenai tanah, bola tersebut melantun dari jalan. Perkara yang sama berlaku dengan cahaya. Apabila cahaya mengenai permukaan cermin, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita dan kita dapat melihat imej dalam cermin. Sinar cahaya yang mengenai permukaan cermin dipanggil sinar tuju. Sinar cahaya yang dipantulkan dari cermin dipanggil sinar bentulan. Untuk menunjukkan sinar tuju dan sinar bentulan, kita menggunakan gambar ajar sinar. Permukaannya rata, cermin adalah pemantul cahaya yang baik. Permukaan kasar dan tidak rata seperti kain adalah pemantul cahaya yang lemah. Itulah sebab pendapat lain tidak berguna. Pantulan cahaya adalah penting dalam kehidupan kita setiap hari. Cermin sisi kereta ayam membolehkan ayam melihat kereta yang menghampiri. Dan cermin cembung di tepi jalan memantukan imej kereta yang datang dari arah lain yang mana membantu untuk mencegah kemalangan. Okey, selesai sifat cahaya yang kedua, cahaya boleh dipantulkan. Okey, kita tengok sifat cahaya yang seterusnya. Cahaya boleh dibiaskan. Okey, yang dibias ni selalunya dia akan tanya bagaimana pembiasan cahaya berlaku. Okey, soalan dia akan tanya bagaimana pembiasan cahaya berlaku. Jadi jawapannya kat sini. Kelajuan cahaya berubah apabila cahaya memasuki medium yang berbeza. Medium tu maksudnya adalah permukaan ataupun perantaraan. Okey. Selalunya cahaya bergerak dekat medium udara. Okey. Medium udara ni bila dia masuk dekat cecair pula, okey, gas ke cecair. Cikgu tak faham sangat. Okey, macam ni. Pembiasan cahaya ni berlaku. Contoh dia kita on torchlight. Kita on torchlight. Okey, torchlight susah sikit lah. Yalah torchlight. Kita on torchlight. Okey, kita suluh dekat dalam kolam. Awak akan nampak kalau kolam awak tu, okey, kolam tu jernih, awak akan nampak cahaya torchlight tu bengkok. Cahaya tu tadi, okey, cahaya tu tadi daripada torchlight awak, dia bergerak dekat udara. Okey, bila dia gerak kat udara, sampai ke kolam, dia berubah. Daripada udara, dia masuk ke dalam cecair. Jadi itu adalah medium yang berbeza. Okey, faham Okey. Pembiasan tidak berlaku jika cahaya memasuki medium yang lain pada sudut tepat. Maknanya, awak suluh secara tepat. Sudut tepat. Tahun 6 dah belajar kan? Sudut 90 darjah tu. Okay. Tahun 6 dah belajar sudut 90 darjah tu. Okay. Bila awak suluh lampu tu, cahaya tu daripada sudut tepat, sudut 90 darjah, pembiasan tidak akan berlaku. Dia kena bengkok sikit lah. Baru ada pembiasan. Okay. Mari kita tengok gambar lah. Okay. Kita tengok video dia. Okay. Yang pertama. Ni cahaya boleh dibiaskan. Nampak? Pensel. Bila kita masuk, okay, bila kita masukkan pensel tu bila masuk dalam air kita nampak bengkok sikit. Okay, kita nampak bengkok sikit cahaya tu. Kalau kita masuk pensel tu straight, okay, katalah kita masukkan pensel tu straight daripada sini, atas ni. Kita masuk je straight, kita tak akan nampak pensel tu jadi bengkok. Okay, okay, sebab dia masuk dalam sudut yang tepat. Okay, terusnya. Pensel kelihatan bengkok. Okey, ikan kelihatan lebih dekat dengan permukaan air, tulisan kelihatan lebih dekat dengan kertas pembesar, kolam kelihatan lebih cetek, kejadian pelangi, objek kelihatan lebih besar dalam balang berisi air. Kita tengok satu-satu. Okey, ini contoh dia. Okey, kedudukan ikan sebenar. Kita tengok daripada atas. Kalau kita ada akuarium kat rumah, kita tengok. Okey, kita tengok ikan tu dekat atas, kita nampak pelangi pembiasan. Okey, pelangi pembiasan. Okey. Nanti kalau dekat kita dah mula bersekolah nanti kita saya tunjuk macam mana pelangi tu boleh kita buat dekat sekolah. Okey, buat dalam makmal. Okey. Sebabnya kita ada prisma kaca tu, kita suluh je prisma kaca tu dia akan terbias jadi warna pelangi. Dia akan jadi pelangi lah nanti. Okey, kita ada je dekat dalam bilik sains tu. Okey, dekat dekat dalam tak ada sekolah, ada. Mesti ada sekolah punya lah tahun ni. Takkan dia nak suruh awak cuti sampai bulan 12. Akan ada. Paling cepat bulan 6 lepas raya. Okey, paling cepat. Lepas tu paling lambat bulan 8 kot. UPSR je batal. Nawal ni masuk lambat ni. Orang dah cerita dah pasal UPSR. Okey, UPSR batal. Ujian ada. Penilaian masih ada. UPSR saja yang dibatalkan. Okey.
Okay, ni kalau kita tengok ikan, kalau kat kolam kat sekolah kita tu, awak tengok ikan tu daripada atas. Ikan tu sebenarnya lebih besar. Lebih besar pula. Lebih kecil daripada apa yang kita nampak. Periksa akhir tahun ada subjek teras ke? Exam akhir tahun tak pasti. Mungkin awak akan dinilai melalui PBD awak. Apa yang kita buat ni hari ni, apa yang kita buat nanti. Okay. Apa yang awak buat dalam Google Classroom, apa yang cikgu-cikgu awak bagi dalam WhatsApp, itu saja mungkin jadi awak punya penilaian. Mungkin juga nanti dia bagi awak kerja projek yang awak kena buat. Kita tak tahulah, kita tengoklah nanti. Mungkin dia, okay, macam sains ada satu projek untuk ganti UPSR. Lepas tu BI mungkin ada satu tugasan yang awak kena buat kat rumah. Okay, macam itulah. Okay. Ini contoh pembiasan cahaya. Okay, sambung lagi. Okay, kita dah masuk ke slide yang terakhir. Okay, last. Tak ada suara, tengok dekat link yang Ashraf bagi. Tak ada ke? Tu. Tengok dekat link Ashraf bagi tu. Dipanggil pembiasan cahaya. Apabila cahaya yang bergerak di udara mengenai medium yang lain seperti air, ia dibiaskan. Perkara yang sama berlaku apabila cahaya yang bergerak di udara mengenai suatu kaca. Pembiasan berlaku. Okay. Itu terapung. Okay, kita dah habis dah topik untuk cahaya ni. Okay. Untuk kelas minggu depan, pastikan awak tengok pengumuman dekat dalam grup Okay, sebelum kita ke quizzes, okay, kita pergi ke quizzes tadi. Awak on dulu awak punya kamera. Saya nak tengok makhluk-makhluk yang ada di sini. Okay, on kamera masing-masing. Semua on. Okay. Oh, ramainya. Tak ada cam. Siapa yang tak ada cam? Tak apa. Yang tak ada cam tak payahlah. Yang ada on. Okay. Okay, dah stop dekat ruangan chat tu. Saya tak nampak yang tengah on tu. Dah stop ruangan chat. Stop dekat chat. Chat stop. Okay. Okay, stop dekat chat. La ilaha illallah, tak boleh on. Kejap. Dah. Stop. Stop dekat ruangan chat. Okay, hari ni quizzes. Standby dekat quizzes. Okay, siapa yang dah tu standby kat quizzes. Saya tengah buka dia punya link. Okay. Okay, nak main berapa kali ni? Alamak, hang lah pula. Belum. Sekejap, hang. Satu kali je. Satu kali. Kod cikgu, kod.
Kod. Okey dah, cikgu dah buka. Sabar Tiga lah. je kau. Tiga. Terima kasih. Kod, cikgu nak kod. Kod. Apa kod dia cikgu? Kod dah. Kod. Ni. Kod. Apa kod dia? 24. Oi, diam ah. Diam ah. Okey dah, kita mula. 427147. Okey, janganlah tepi lah. Okey, cepat lah. 427147. 42. Sudah buat. 4. Baca dah mati lah. Bisa. Tu Asif salah. Satu pagi. Haish. Safran lagi. Cepat. Lagi 10 minit dah start dah. Higher dia. Higher besar kan. Kalau lagi 5 minit dah habis quiz. Buat stop terpaksa. Sudah dah tunggu lagi dah. Info ni. Usap. Tu Ash Hai. Cepat. Ada karate ni. Dah. Ha? 53 orang baru. Jap. Jap. Cepat. Ada hati semua. Sekejap. Sekejap dulu. Taklah. Saya Sekejap cikgu, cikgu. Okay. Ada 67 ni. Okey. Okey, 71 orang. Dah. Okey, 1 minit. Kita akan mula. 1 minit. Mana? Abah tak tahu. Ni pukul 11 kan, Mi? Okey. Kena ready 5 minit ke 10 minit? Itu kan. 10. Okey, kita akan mula sekarang. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Siapa lagi? Ada lagi? Cikgu cepat. Cikgu cepat. Ada kelas lain? Tak ada kelas. Ustaz pula. Ada kelas lain? Okey, dah start. Kelas lain ni. Okey. Cepat. Ada lagi yang masuk. Jom. Fenomena pembiasaan cahaya dari lebih besar sebenarnya Okey, kuisi guna baca tahun baca. pembiasaan Atika nombor 1. Akari. lambat lagi cepat. Okey. Saya boleh Aku 19 saya gerak lurus. Awak punya booster yang dapat tu. Fenomena pembiasaan cahaya adalah cahaya daripada hati, cahaya daripada filter dan faktor, senaran cahaya daripada lampu lembablah string saya ni. dan pentas. Ya Allah. Besar. Tak kisah. Belum buat. Yang ditunjukkan raja. Periskop. Cuba saya. Periskop. Cerita yang ditunjukkan saya pula lurus. Menurun. Ma, dia tekan apa-apa. Saya yang pergi ke arah saya. Mana dia?
Aduh. Wish. Oh ada 2 orang yang betul 10/10. Ui, ada Ada 3 orang yang betul semua. Encik saya tunjukkan di dalam video basic boleh ditunjukkan. Satu. Insya Allah apa? Mute lah tu. Apa tu dia punya SFA? Macam apa ni? Tu. Tak tekan. Mute lah, bising lah. Ramai betul semua ni. Mute. Dan Zat. Mute lah. Yang ni penting. Very good. Cikgu faham lagi guys. Apa lagi yang belum habis ni? Okey, yang belum habis 2 minit. Baik, cikgu. Dia dapat jawab. Betul. Kacu ke? Okey, siapkan ending sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Saya cikgu. Nah, Akari Naima dengan Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Untuk kelas lain nanti kita jumpa hari minggu depan lah. Hari apa saya tak pasti lagi. Besok ujian pukul 10 besok. Okey, besok ujian pukul 10. Okey, Assalamualaikum. Bye.